Oke, pelajar sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah ulasan yang lengkap. Biasanya soalan ulasan, kita perlu menulis dalam 80 hingga 100 patah perkataannya. Ini adalah kehendak soalan. Oke, tetapi kita maksimum kita menulis dalam 120 patah perkataan kerana kita mengelakkan daripada membazirkan masa untuk soalan yang hanya bernilai 15 markah sahaja. Jadi, untuk ulasan ini terdapat pelbagai jenis bahan rangsangannya. Bahan rangsangan tersebut boleh berbentuk raja, cartapai, graf bar, iklan, poster, dan sebagainya, ya. Jadi untuk kelas hari ini cikgu akan mengajar bagaimana kita menulis sebuah ulasan berpandukan bahan rangsangan raja. Di sini raja menunjukkan amalan kejiranan. Jadi ada 4 isi dibagi di sini: menziarahi, jiran tetangga, bertegur sapa dengan jiran, menolong jiran yang ingin berpindah, melawat jiran yang sakit. Jadi ini ialah contoh bahan ulasan. Jadi macam mana kita mencapai 100 patah perkataan? Kita mesti ada 3 perenggan di sini. Setiap karangan mesti terbentuk daripada 3 perenggan, iaitu pertama pendahuluan sebagai kepala, 1 ayat sahaja diperlukan. Isi ialah badan, 8 ayat diperlukan. Dan 8 ayat tersebut terdiri daripada 8 ayat ini. Isi tersurat huraian dan seterusnya. Dan perenggan ketiga ialah penutup, iaitu terdiri daripada 1 ayat sahaja. Macam mana kita tulis 8 ayat ini? Iaitu isi tersurat ialah isi yang sudah dibagi. Kita ingat dalam otak kita, ya, isi tersurat dibagi huraian idea kita sendiri. Kita huraikan isi tersebut. Jadi isi tersurat 1, huraian 1 dan seterusnya. Kita bayangkan ulasan ini sebagai satu burger, burger, kan? Jadi ini adalah roti, di bawahnya ialah roti. Jadi ini adalah isi tersurat, kita bayangkan sebagai daging, daging dibagi di sini. Jadi ini ialah sayur-sayuran. Ini kita sediakan sendiri. Jadi burger ini tidaklah mahal, kan? Sebab daging sudah diberikan dalam gambar. Jadi ini sayur-sayuran kita sediakan sendiri. Ini adalah isi sendiri, ya. Jadi, bagaimana kita memulakan sebuah ulasan? Di sini, mari cikgu tunjukkan di sini, ya. Okey, kita mulakan dengan pendahuluan. Ini adalah raja, jadi kita mulakan dengan perkataan raja tersebutlah. Kalau cartapai, kita tulis cartapai tersebut menunjukkan tajuk ini, ya. Cartapai, graf bar, tapi ini adalah raja. Jadi, cikgu tulis raja tersebut menunjukkan amalan yang dapat menyemarakkan semangat kejiranan. Okey, ini adalah pendahuluan. Senang sekali, kan? Jadi kita masuk kepada isi pertama. Ini, ya, menziarahi jiran tetangga. Ini isi kedua, bertegur sapa dengan jiran. Jadi kita haruslah menziarahi jiran tetangga semasa sambutan hari perayaan kaum masing-masing, kan? Jadi seterusnya, ini adalah isi tersurat pertama. Tapi masa exam nanti dalam kurungan ini tidak perlulah disalin, sebab ini adalah cikgu kasih tunjuk sahaja. Huraian yang pertama ialah isi sendiri yang tidak diberikan dalam gambar ini, ya. Jadi kita bagi contoh. Jadi huraian ini, kan, dia boleh berbentuk contoh, berbentuk huraian, ataupun sebab huraian. Berbagai jenislah kita boleh tulis. Yang penting idea sendiri. Contohnya, semasa rumah terbuka sempena hari raya Aidilfitri, tahun baru
Cina dan hari Dipawali. Jadi ini ialah contohnya ya. Okey. Jadi ini ialah isi huraian sendirilah kan. Jadi cikgu tulis di sini huraian 1. Masa exam pun tidak perlu tulis begini ya. Cikgu bagi contoh sahaja. Jadi kita nampak di sini ini ialah isi yang diberikan, ini ialah isi yang kita berikan. Jadi seterusnya kita mau sambung isi yang kedua, bertegur sapa dengan jirannya. Jadi kita boleh tambah penanda wacana di sini. Selain itu, kita juga perlulah bertegur sapa dengan jiran apabila kita bertembung dengan jiran, kan? Contohnya, kita bagi contoh lah. Contohnya, kita mengucapkan selamat pagi sebelum kita bergerak ke sekolah, kan? Mengucap selamat pagi dengan jiran. Okey. Jadi seterusnya kita sambung lagi dengan isi ketiga, menolong jiran yang ingin berpindah. Di samping itu, kita juga perlulah menolong jiran yang ingin berpindah, kan? Kita bagilah contoh-contohnya. Contohnya, kita boleh menolong jiran untuk menghantar perabot lama ke rumah jiran, rumah baru jiran. Betul tak? Okey. Jadi kita pergi lagi ke isi yang terusnya, melawat jiran yang sakit. Kita boleh tulis seterusnya. Kita juga perlulah melawat jiran yang sakit. Untuk apa? Untuk mengeratkan sila. Tidak perlu. Yang sakit, jiran yang sakit. Okey. Jadi perbuatan ini dapat, ini adalah huraian. Cikgu tidak bagi contoh di sini, tapi cikgu bagi sebab. Kan perbuatan ini dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Perbuatan dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain sekaligus memupuk semangat, kan? Semangat kejiranan. Okey, habis perenggan isi. Jadi kita ke penutup kesimpulannya. Okey, macam mana kita membuat kesimpulan di sini ya? Biasanya penutup ni kita masukkan cadangan dan harapan. Kita haruslah berganding bahu. Kita haruslah menjaga hubungan yang baik untuk agar supaya itu ialah harapan, bahagian belakang yang harapan. Contohnya, kita haruslah sentiasa menjaga hubungan baik dengan jiran untuk mewujudkan jalinan kejiranan yang